Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Abdullah, nombor metrik P124052. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah saya, iaitu Lieutenant Colonel Prof. Madya Dr. Muhammad Jasmi Abdul Rahman, kerana memberikan saya peluang membentangkan kaedah mengajar GGGE 5014 yang bertajuk Rancangan Pengajaran Harian. Ini adalah rancangan pengajaran harian saya, iaitu Pendidikan Islam Darjah 3 Minggu 1. Mata pelajaran adalah Pendidikan Islam, kelas 3 Amanah, tarikh dan juga hari 3 Januari 2019 pada hari Khamis, masa 3 hingga 3.30 petang, bilangan pelajar 28 orang daripada 30 orang, tajuk ibadah iaitu hadas, pengetahuan sedia ada. Yang pertama, murid mengenali beberapa contoh hadas. Yang kedua, murid mengetahui tidak sah melakukan ibadah ketika seseorang itu dalam keadaan berhadas. Kemudian untuk standard kandungan 4.1, merumus konsep bersuci daripada hadas besar dan mengamalkan dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Kemudian masuk kepada standard pembelajaran 4.1.1, menyatakan maksud hadas dan pembahagiannya. 4.1.2 menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar berdasarkan dalil nakli. 4.1.3 menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan berhadas besar. Kemudian untuk objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran, yang pertama, murid dapat menyebut semula maksud hadas. Yang kedua, murid dapat menyatakan bahagian hadas. Dan yang ketiga, murid dapat menyatakan cara bersuci daripada hadas. Kemudian untuk kemahiran berfikir yang terlibat adalah soal jawab, merumus dan juga membuat gambaran. Seterusnya, untuk gabung jalin, saya menggabung jalin dengan mata pelajaran lain, iaitu akidah. Kemudian elemen merentas kurikulum, iaitu EMK. Yang pertama, nilai murni. Yang kedua, kreativiti dan inovasi. Dan yang ketiga, kelestarian alam sekitar. Penerapan nilai pula, nilai yang dilihat adalah murid khusyuk. Yang kedua, disiplin, berdikari, berani mencuba dan juga fokus. Kemudian bahan bantu mengajar yang saya gunakan iaitu kad manila, kertas warna, debu tanah yang suci serta tayangan video. Seterusnya untuk pendahuluan. Pendahuluan mengambil masa sekitar 2 minit, iaitu isi pelajaran, ucapan salam dan bacaan doa. Okey. Kemudian aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru meminta murid membaca doa pelajaran. Yang kedua, guru dan murid membaca doa pelajaran bersama-sama. Okey, guru masuk kelas, kemudian guru bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, okey, murid menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian guru meminta murid untuk membacakan doa. Doa yang selalu dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, nilai yang dilihat adalah murid khusyuk semasa membaca doa. Seterusnya masuk kepada perkembangan, iaitu set induksi. Set induksi ini mengambil masa sekitar 5 minit. Okey, guru menampal gambar pada kad manila di papan putih. Okey, gambar tersebut adalah simbol tandas. Kemudian, guru mengutarakan beberapa soalan yang berkaitan. Antara soalan tersebut adalah, apakah maksud simbol tersebut? Andaian jawapan, tandas. Okey, yang kedua, kerap menjumpai simbol tersebut di mana? Okey, ini berkaitan dengan pelajar cuba menjawab mengikut pengetahuan sedia ada. Okey, pelajar sebelum ini pernah pergi ke mall, pernah pergi ke taman permainan awam, pernah pergi ke surau dan sebagainya. Jadi mereka pernah lihat simbol ini. Jadi andaian jawapan adalah berdekatan surau, tempat kunjungan orang awam. Jadi guru bertanya lagi. Guru mengaitkan
gambar dengan tajuk yang hendak dipelajari. Okey. Apa tujuan untuk ketandas? Andaian jawapan membuang hadas kecil dan besar. Jadi guru dapat mengaitkan gambar dengan tajuk yang hendak diajar iaitu hadas. Kemahiran yang terlibat adalah kemahiran berfikir, iaitu kemahiran membuat perkaitan. Murid murid dapat membuat perkaitan antara simbol tandas dan juga tajuk yang hendak diajar iaitu tajuk hadas. Kemudian sumbang saran. Ini murid dapat bertanyakan semula kepada guru jika mereka tidak faham. Kemudian strategi yang terlibat adalah berpusatkan murid, yang mana murid lebih banyak memberi jawapan, banyak memberi pandangan, guru lebih kepada dengar dan mengaitkan sahaja. Kemudian pendekatan adalah didaktif. Kemudian nilai yang terlibat adalah berani mencuba. Murid dilihat berani mencuba dalam menjawab soalan ini kerana mereka telah pun tahu mengenai simbol ini. Mereka pernah lihat. Kemudian masuk kepada langkah 1. Sebelum masuk ke langkah 1, saya akan bertanyakan kepada murid iaitu untuk mengambil perhatian mereka. Soalan saya adalah, boleh Ustaz mula? Soalan ini nampak simple tetapi saya pernah buat dalam kelas saya, ianya berhasil, yang mana murid rasa terpanggil untuk mendengar apakah yang ingin disampaikan oleh guru. Jadi isi kandungan iaitu pengertian hadas. Guru menerangkan pengertian hadas iaitu keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh beribadah. Contoh ibadah adalah solat, tawaf, menyentuh dan juga membawa Al-Quran. Guru juga menunjukkan video pembelajaran mengenai bersuci daripada hadas serta dalil nakli mandi wajib daripada surah Al-Maidah ayat 6. Link ini akan pergi kepada YouTube dan murid akan dapat lihat tayangan video mengenai cara bersuci daripada hadas. Guru meminta murid memberi fokus kepada isi yang disampaikan dalam video tersebut. Kemudian guru menyoal kembali kepada murid. Contohnya, apa yang kamu lihat daripada video tadi? Okey. Ayat yang dibaca dalam video tadi daripada surah apa? Okey, guru boleh bertanya soalan tersebut untuk mendapatkan kefahaman murid. Kemudian strategi yang digunakan adalah pemusatan guru, yang mana dalam langkah ini guru lebih banyak memberi penerangan tetapi guru juga memberikan peluang kepada murid jika murid ada soalan yang ingin ditanyakan. Kemudian nilai yang terlibat adalah disiplin dan juga fokus. Kemudian masuk kepada langkah 2. Saya akan dalam pengajaran dan pembelajaran saya, PDP saya akan menggunakan mic seperti ini untuk kerana suara saya agak perlahan, jadi apabila saya menggunakan mic, suara saya lebih jelas untuk pelajar dengar. Masuk kepada langkah 2 yang mengambil masa sekitar 5 minit. Saya akan menerangkan mengenai isi pelajaran iaitu bahagian hadas. Guru menerangkan isi pelajaran iaitu pengertian hadas kecil, perkara yang menyebabkan hadas kecil iaitu batal wuduk, kemudian contoh orang yang berhadas kecil, pengertian hadas besar, perkara yang menyebabkan hadas besar. Kemudian guru meminta murid menyelesaikan permasalahan yang disediakan oleh guru. Permasalahan ini guru tulis dekat papan putih. Jadi murid akan menulis jawapan mereka pada kad manila, iaitu guru menggunakan bahan bantu mengajar iaitu BBM, kad manila, kertas dan juga kertas warna. Jawapan daripada persoalan guru tadi akan murid tulis pada kad manila serta menggunakan kertas warna untuk lebih cantik, iaitu warna-warni. Kemudian masuk kepada langkah 3. Langkah 3, guru akan bertanyakan sekali lagi. Boleh Ustaz teruskan? Soalan itu nampak simple tetapi murid akan memberi perhatian. Langkah 3 ini mengambil masa sekitar 5 minit iaitu isi kandungannya adalah cara-cara bersuci daripada hadas. Guru melakukan demonstrasi tayamum. Guru melakukan tayamum di hadapan kelas menggunakan debu tanah. Jadi murid
yang duduk di tempat masing-masing melakukan perkara yang sama seperti mana yang guru lakukan. Guru melakukan demonstrasi tayamun mengikut urutan. Jadi murid ikut sekali. Kemudian guru mengadakan sumbansaran bersama dengan murid. Ini aktiviti PDP. Guru mengadakan sumbansaran bersama dengan murid. Kemudian guru memberikan latihan contoh hadas kecil dan besar sebagai mengukuhkan kefahaman murid. Jadi cara-cara bersuci tadi adalah bersuci daripada hadas kecil, bersuci daripada hadas besar, dan juga guru menerangkan juga isi pelajaran tadi, larangan ketika berhadas iaitu menyentuh dan juga membawa Al-Quran. Jadi semasa aktiviti PDP ini guru menggunakan bahan bantu mengajar iaitu debu tanah yang suci. Jadi seterusnya nilai yang terlibat adalah fokus. Murid dilihat fokus dengan mereka teruja mungkin melihat debu tanah, kemudian mereka berdikari, dilihat berdikari apabila mereka cuba melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain yang sapu debu kepada mereka. Mereka melakukan sendiri. Kemudian kemahiran yang terlibat adalah mendengar, melihat, merumus dan juga merumus pembelajaran. Yang akhirnya guru memberikan latihan contoh hadas kecil dan besar sebagai mengukuhkan kefahaman murid-murid. Okey, ini adalah contoh latihan yang diberikan oleh guru. Latihan ini sebenarnya sudah pun guru print out dan murid tidak perlu buat waktu kelas tersebut. Murid bawa balik sebagai latihan mereka di rumah. Kemudian masuk kepada penutup, guru akan menerangkan isi pelajaran iaitu hadas adalah berbeza dengan najis. Hadas terbahagi kepada dua bahagian iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Terdapat beberapa perkara yang menyebabkan terjadinya hadas kecil dan besar. Terdapat beberapa cara untuk bersuci daripada hadas kecil dan besar dan terdapat juga beberapa larangan ketika berhadas. Aktiviti PDP, guru beberapa orang murid diminta untuk menjawab suai padan yang telah disediakan oleh guru. Suai padan tersebut sebagai contoh, ini hadas besar dan juga ini hadas kecil. Dan juga cara-cara bersuci. Murid akan mengkelaskan sama ada cara bersuci ini adalah cara bersuci hadas besar ataupun cara bersuci ini adalah cara bersuci hadas kecil iaitu mengambil wudu. Kemudian nilai yang terlibat adalah murid mempunyai kesedaran dan lebih prihatin terhadap diri sendiri ketika ataupun sebelum melakukan ibadah. Kemudian aktiviti PDP juga murid membuat kesimpulan berdasarkan objektif pembelajaran ini. Antara kesimpulan yang murid buat adalah cara bersuci daripada hadas kecil adalah dengan mengambil wuduk dan cara bersuci hadas besar adalah dengan mandi wajib. Seterusnya masuk kepada refleksi. Sesi pengajaran dan pemudahcaraan PDPC telah mencapai objektif dan target yang diingini. 24 daripada 28 orang murid juga telah menyertai aktiviti PDPC dengan jayanya, manakala 4 orang lagi memerlukan bimbingan tambahan guru dalam memahami hadas. Oleh itu, helaian latihan tambahan yang telah diberikan tadi diberikan sebagai kerja rumah dan akan diperiksa pada kelas seterusnya. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.